So okay, sekarang ni kita akan start dengan formula ni dulu. Okay, cikgu nak ajar Okay, simbol. Simbol ni just in case lah kepada sesiapa yang tak pernah tahu pasal simbol ni, cikgu nak ajar pasal berkadar terus dengan berkadar songsang. Okay, sekarang kalau korang tengok macam ni, P dengan Q ni, okay, kita panggil dia berkadar terus. Okay, cikgu ulang. Kalau dalam simbol macam ni, ikan ni abaikan dulu. Ikan ni biar dulu Sekarang ni kita tengok 3 huruf. 3 huruf ni P dengan Q. Okay, kita consider dia sebagai berkadar terus. So P adalah berkadar terus dengan Q. Kalau yang seorang lagi dia dekat bawah kan. So dekat bawah ni kita consider sebagai berkadar songsang ataupun inversely proportional. So P adalah inversely proportional to R. Okay, logik dia macam ni tau. Korang cuba tengok dekat sini. Kalau berkadar terus, maksud dia seorang naik, seorang lagi pun naik juga. Okay, kalau seorang turun, seorang lagi turun juga. Tapi kalau berkadar songsang, bila seorang naik, seorang lagi turun. Tapi kalau seorang turun, seorang lagi naik. Okay. Faham tak poin cikgu dekat sini? Pasal hubungan berkadar songsang dengan berkadar terus. Okay, boleh Sekarang ni cikgu proceed dulu. Kita tengok the whole point of class ni. Kelas ni kita nak belajar pasal hukum kegravitian semesta Newton ataupun Newton's Universal Law of Gravitation. Okay, tengok apa yang Newton cakap. Okay, by the way ni Newton. Okay, ni Newton So apa yang cuba Newton sampaikan adalah daya graviti antara dua jasad. Okay, dua jasad tu macam objek lah. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada jasad pertama iaitu bumi. Lepas tu kita ada jasad kedua iaitu bulan. Okay, so bumi dan bulan ni adalah dua jasad lah. So sekarang ni antara diorang ada tarikan. Okay, antara dua jasad ni ada tarikan. Jadi daya graviti antara dua jasad ni adalah berkadar terus. Ingat kalau berkadar terus yang atas tadi, inilah dia. F ni berkadar terus dengan benda atas ni. So atas ni apa? Atas ni adalah hasil darab M1 dan juga M2. Okay, so F ni adalah daya graviti antara dua jasad ni. Dan dia berkadar terus, which is yang atas ni, dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. Hasil darab maksudnya M1 darablah dengan M2. Jadi hasil darab mereka berdua berkadar terus dengan F. Okay, berkadar terus. Pada masa yang sama, F ni juga berkadar songsang. Nampak tak dia dekat bawah? So bila dia berkadar songsang, dia berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. So nampak tak? R ni adalah jarak antara tengah ni dengan tengah ni. So ini adalah R. So kalau kita kuasa 2 kan dia, nampak? F adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara dua pusat tersebut. Okay, inilah yang cuba Newton sampaikan. Jadi kan kalau korang kan formula ni F, M, M, R. So korang dah ingat dah F ni berkadar terus dengan yang atas. Yang atas ni adalah M1 darab M2. Lepas tu dia berkadar songsang dengan yang bawah iaitu jarak antara dua pusat tapi kita kuasa 2. Okay. Tapi sekarang ni kita tak boleh buat calculation lagi sebab ini hanya hubungan. So untuk buat calculation kita kena buat formula. Okay, so formula kita adalah yang ni. Sekejap, sabar. Yang ni. Okay, so formula kita adalah F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2.
Okey, di mana F ni adalah daya antara dua objek. Okey, tengok kat sini cikgu ada dua objek kan, objek satu dengan objek dua. So F ni adalah daya tarikan antara dua objek ni. G adalah gravitational constant. Okey, G adalah gravitational constant, ni nilai dia, ataupun constant 39 dekat kalkulator biasanya. Okey, darab dengan M1 adalah M objek ni. M2 adalah objek ni. Bahagi dengan R, jarak antara dua ni, kuasa 2. Okey, so itu adalah formula untuk kira daya tarikan. Okey, setakat ni faham lagi tak macam mana nak guna formula ni? Boleh ke cikgu proceed? Okey, kalau macam tu cikgu proceed. Okey, cuba tengok soalan ni, cikgu tulis formula. Okey, formula dah ada sebenarnya. F sama dengan G M1 M2 over R kuasa 2. Okey, cuba korang tengok soalan ni. Lepas tu kan, try apply formula. Okey, tips biasa pelajar dalam topik ni cabarannya adalah dia tak tahu nak guna formula yang mana. So cuba tengok apa yang dia dah bagi. Lepas tu tengok, dia kat sini specifically dia tanya daya graviti. So formula daya graviti adalah F sama dengan G M1 M2 over R kuasa 2. So gunalah formula ni. Cuba kira sekejap, dapat apa? Alright, kalau kalau korang sangkut masa ni cikgu lukiskan. Okay, kita ada bumi kat sini, konon-kononnya lah, ni bumi. Lepas tu kita ada objek bola tadi. Okay, sekejap, kenapa tadi ada orang jawab lain? Sabar, oh betul. Okay, so diberi jisim bola adalah 10 kg. Jisim bumi, mass of earth adalah 5.97 times 10 to the power of 24. Jarak antara tengah ni dengan tengah ni adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. Dia suruh kira F. So F adalah G. Okay, M1 kita adalah 10. M2, M1, M2 tak kisah tau, siapa-siapa pun boleh. Okay, M2 kita adalah 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan 6.37 darab 10 kuasa 6. Tapi jangan lupa kuasa 2. Okey, kira-kira korang akan dapat 98.2, 98.1 Newton. Okey, inilah jawapan kita. Okey. Cikgu nak tanya sekejap sebab ni kan chapter 3. So mostly korang dah belajar lah, confirm sekarang ni dah hujung tahun mestilah dah belajar chapter 2. Apa formula berat? Apa formula weight?
Okay, kalau korang masih ingat, formula berat adalah mg. Kan? So M adalah jisim, mass, G adalah gravity 9.81. Okey, tips kalau objek tu dekat atas permukaan bumi, daya graviti dia sama je dengan berat. Kalau objek tu atas permukaan bumi, ni syarat di atas lah sebab G dia 9.81. Kalau di atas permukaan bumi, berat objek sama je dengan daya graviti. Buktikan, tengok W sama dengan mg. M objek tu 10, G adalah 9.81. So korang dapat 98.1 Newton. Sama juga jawapan dia. Tapi syarat dia adalah dia kena berada di atas permukaan. Okey, kalau dia dah terbang ke atas tak acilah dah jadi lain. Okey, tapi kalau dia betul-betul atas permukaan dan boleh je pakai. Macam itulah cerita dia. Okey anak-anak, untuk formula ni boleh ke semua faham? Okey. Ada soalan ke apa? Sign je lah Okey, kita pergi yang seterusnya. Baru je cakap. Di atas permukaan planet, daya graviti bersamaan dengan berat objek. Syarat dia atas permukaan. So dalam kes ni, walaupun kita tak kiranya kan, okey objek ni 5 kg, dekat atas permukaan bumi, tak payah pun guna F sama dengan G, M1, M2 over R squared. Sebab nilai dia sama je dengan W sama dengan mg. Okay, alright. So, sekarang tak yalah. Kejap Okay, cuba kira soalan ni. Cuba buat soalan ini. Okay, sementara korang cuba tekan, biar cikgu lukiskan untuk bayangan. Okay, kita ada planet. Okay, lepas tu kita ada lagi satu planet. Lepas tu yang ini planet ni 6 darab 10 kuasa 15 kg. Yang ni 3.5 darab 10 kuasa 20. Jarak antara diorang adalah R. Lepas tu F diorang
adalah 5500 Newton. Okay, so kalau kita masukkan satu-satu, F sama dengan G M1 M2 over R kuasa 2. So F kita adalah 5500 sama dengan G M 6 darab 10 kuasa 15. Okay, lepas tu 3.5 darab 10 kuasa 20 bahagi R kuasa 2. Tapi kita nak R ni kan, jadi tukar tempat. Okay, so R kuasa 2 adalah yang ni. Okay, so bila kita buat, kita akan dapat R kuasa 2 sama dengan 2.5478 darab 10 kuasa 22. Tapi belum jawapan akhir sebab itu R kuasa 2. Kita nak R, jadi puncakan dia, kita akan dapat jawapan 1.596 darab 10 kuasa 11 meter ataupun 1.6 darab 10 kuasa 11 meter. Jangan lupa unit dia. Okay, practice. Okay, practice nanti betul lah tu calculation korang. Okay, sekarang ni boleh Okay, sekarang kita pergi ke hubungan. Kadang-kadang dia tak tanya calculation. Kadang-kadang dia minta hubungan. So sekarang ni kalau kita tengok, sekejap kita tukar slide. Okay, F sama dengan G M1 M2 over R kuasa 2. Kita tahu tadi F dengan yang atas ni, okay, ni tak termasuklah sebab G ni tetap. Sekejap F dengan yang atas, okay, dia adalah berkadar langsung, directly proportional. So bila ini bertambah, ini pun bertambah. Okay, tetapi kalau yang ni dia inversely proportional. So bila dia berkurang, yang ini bertambah. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Okay, kalau cikgu cakap kita ada dua planet. Sekejap Okay, lepas tu antara diorang adalah F. Okay, so ini adalah situation kita. Kita ada dua planet, mass dia M1, M2. Lepas tu force antara diorang adalah F, jarak antara diorang adalah R. Sekarang F antara diorang adalah G M1, M2 over R kuasa 2. Sekarang cikgu nak tanya, kalau M1 ni tukar jadi 3M1. Okay, maksudnya kita ada lagi satu sekarang ni. M1 ni planet dia jadi 3 kali ganda, 3M1. So sekarang ni antara diorang, yang lain semua tak berubah. So nak tanya berapa F diorang? Kalau soalan tanya in term of F. Okay. What is the gravitational force? Okay, dalam sebutan F, apakah daya graviti antara diorang? Cikgu ulang soalan. Mula-mula kita ada planet 1, mass dia M1. Planet 2, mass dia M2. Jarak antara diorang adalah R dan daya antara diorang adalah F. Tapi M1 ni kita tukar kepada 3M1. Berapa F sekarang?
Okay, cikgu bagi tips Yang ni korang boleh fikir logik sebab dia bila M bertambah, F bertambah. Tapi cikgu bagi korang tips cara nak kira. Okay, cara nak kira macam ni. Sekarang ni masukkan dulu information yang ada. G, M1 ni sekarang adalah 3 M1. Masuk je dulu. M2 bahagi dengan R kuasa 2. Tu step 1. Step 2, keluarkan nombor. G, 3 keluar kan? So 3 keluar, lepas tu yang tinggal adalah G M1 M2 over R kuasa 2. Perasan tak? F adalah G M1 M2 R kuasa 2. So ini sebenarnya adalah F. So jawapan akhir dia adalah 3 F. Cuba brain jap. Brain jap, cikgu bagi lagi satu soalan. Okey, cikgu tukar kejap boleh tak? Cikgu tukar, korang try tau. Okey, soalan dia sama je, cuma cikgu nak tukar instead of 3M1, ni still M1. R dia jadi 2R. Maksudnya asal-asal dia R, sekarang dia jadi 2R. Cuba buat, apa jadi? Guna metod yang sama. Nak pakai logik pun boleh. Tapi macam gunalah metod yang sama. Substitute dulu, lepas tu keluarkan nombor. Hati-hati korang tengok formula tu R dia kuasa 2. Dia mesti ada beza dengan kalau dia R sahaja. Okay. Tengok G M1 M2 bahagi dengan R sekarang jadi 2R kuasa 2. So G M1 M2 bahagi dengan 2 kuasa 2, 4 R kuasa 2, R square lah. So kalau kita keluarkan 4, 4 still kat bawah. So dari situ kita tahu bahawa 1/4 G M1 M2 over R kuasa 2. Okay, ini adalah F. So 1/4 F lah ataupun F/4. Sama je lah. Faham? Okay, cikgu nak bagi last untuk yang ni sebelum kita move on. Try tau. Okay, situation sama. Okay, antara diorang adalah F. Okay.
sorry. Salah. Jarak diorang kita jadikan 2R. Okey, M1 jadi 2M1, M2 jadi 4M2. R jadi 2R. Try. Sekejap korang, cikgu tengah go through sorang-sorang punya jawapan. Okay, alright. So, yes, yang jawab tu ada yang betul, ada yang salah. So, marilah kita tengok kat sini macam mana nak tengok. So, F tadi adalah G M1 M2 over R squared. Tapi ni kekononnya untuk F lah. Tapi sekarang kita bukannya pakai F sebab kita punya M dah lain. So, G 2M1 4M2 bagi 2R kuasa 2. So, kembangkanlah dia. G, okay, 2 dan 4 tu adalah 8. Okay, sekejap, sorry. Kalau kita salin dulu pun boleh juga. Sekejap okay, kalau kita salin dulu pun boleh juga. Dapatlah 4M2 bahagi 4R squared. Nombor kan boleh potong 4 dengan 4. So, sebenarnya kita dapat 2G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Ini adalah F. So, sekarang ni dia adalah 2F. Okay, ada yang jawab 8/4F. Betul lah tu, habiskan. 8 bahagi 4, 2. So macam tu lah cerita dia. Banyak sebenarnya cara korang boleh buat benda ni. Tapi ikutlah. Macam untuk cikgu setakat ni cikgu rasa ni yang paling dia panjang sikit tapi nak salah tu susah. Kalau korang follow betul-betul. Okay, boleh ke setakat ni faham apa yang berlaku? Boleh Brain? Okey, marilah kita pergi ke slide seterusnya. Okey, inilah hubungan-hubungan tadi. Okey, sama je. Alright. So, alang-alang kita masuk pasal tadi kita masuk F. Okey. So, tadi awal-awal kelas,
Cikgu ada tunjuk. Okay, cikgu ada tunjuk, cikgu cakap bahawa kalau objek tu dekat atas planet, okay, F dia adalah sama dengan berat. Kan? So sekarang ni nampak tak? Inilah W tadi. Inilah W. So W berat sama dengan F. So kita tahu W adalah mg. Dan kita tahu F adalah G M bahagi R kuasa 2. So kalau kita potong M sini dan potong M sini, dari situlah kita dapat formula kedua dalam chapter ni, iaitu G sama dengan GM over R squared, di mana G ni adalah pecutan graviti. Okay. Inilah cerita dia macam mana, dari mana datangnya tiba-tiba formula pecutan graviti tu. Okay, tak apa. Yang ini korang boleh go through sendiri. Kita buat latihan sama-sama. Sebelum tu, ini adalah formula dia tadi. G sama dengan GM over R kuasa 2. Okay. G adalah gravitational acceleration atau pecutan graviti. Macam kalau kat bumi, permukaan bumi 9.81 ms negatif 2. So G besar adalah gravitational constant atau pemalar graviti. M adalah jisim bumi. Dalam kes ni jisim bumi. Tapi kalau lah soalan tu tengah cakap pasal planet lain, M tu planet lain lah. Okay, lepas tu R adalah jarak antara dua center. Gitu je lah. So G sama dengan GM over R kuasa 2. Okay, sekarang cuba korang tengok soalan ni. Cuba jawab. Buat A dulu, jangan buat B, nanti cikgu confuse tengok jawapan korang. Buat A dulu hantar dengan unit tau. Jawab dengan unit.
Alright, so bagus. So semua orang dapat kebanyakannya betul. So 110.72 lebih kurang lah. So G sama dengan GM over R kuasa 2. So G tadi gravitational constant lah kan. So M kita adalah 3.17 darab 10 kuasa 27 bahagi dengan 4.37 darab 10 kuasa 7 kuasa 2. So korang akan dapat 110.72. Unit dia MS negatif 2. MS negatif 2. Ini adalah nilai G. So soalan yang B, berat objek. Kadang dia gabunglah dengan topik lain. Inilah contoh dia. Berapa berat objek? So untuk dekat sini jawapan dia adalah formula. Alright, so bagi cikgu seminit jap. So cerita dia adalah G kita tadi adalah 110 kan. So 110.72. Jadi kita dah tahu formula W sama dengan mg. So M adalah 3. Sabar. M kita adalah ni berat objek kan. Dia bukan suruh cari planet punya berat tau. Dia kata berat objek. So tengoklah objek punya M adalah 5. Darab dengan graviti iaitu 110.72. So korang akan dapat 110.72 darab 5. So dapatlah 553.6 Newton. Cikgu nampak ada yang guna benda ni sebagai M tapi tak, sebab tu planet. Bila dia kata berat objek, inilah dia bendanya dekat atas permukaan tu. So unit dia adalah Newton. Macam itulah cerita dia. Setakat ni faham? So yang ini. So tadi kita cakap pasal R tu, dia sentiasa antara dua pusat. So kalau dalam kes ni, inilah R kita. Tapi bila dia pada satu ketinggian, korang kena tambah ketinggian tu sekali baru boleh dapat total R. Cikgu ulang, bila dia ada ketinggian, korang kena tambah dengan ketinggian baru boleh dapat nilai R tu. Jom kita try satu soalan. Cuba buat soalan ni jap.
Okay, kalau tak boleh nak bayangkan rupa dia, mari sini cikgu lukiskan. Ni adalah planetnya. Bumi lah ni. Lepas tu kita ada satellite dekat sini. So kita nak value G. So formula G tadi adalah GM, okay, bahagi dengan R kuasa 2. Okay. Bercampur-campur jawapan. Okay, mari sini cikgu bagi tahu cara dia. So, kita nak value G. Sekarang ni G kita G besar normal lah. M kita adalah M planet tu. So 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan R. Okay, fine. Dari sini sampai ke atas. Jadi total R kita macam ni kan. Ni nilai R kita. Okay, so ini adalah, sorry, ni R kita. Ni R kita. Okay, ini adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. Ini adalah 500. Tetapi korang tak boleh masuk 500 sebab 500 ni kilometer. Ini meter. Nampak tak? So 500 ni kena 500 ribu sebenarnya. Mana boleh kilometer tambah meter macam tu je. Okay, so 6.37 eksponen 6, okay, tambah 500 ribu meter. Okay, maksudnya dekat bawah ni 6870000 kuasa 2. Okay, so sekejap cikgu kira. Okay, so constant 39 darab dengan G kita, tu G kita darab dengan M 5.97. Okay, eksponen 24. Korang akan dapat nilai atas bahagi dengan 6, 8, jap. 8.44. Tapi kena hati-hati sebab ni fizik kan. So fizik unit penting. Salah unit salah. So ini adalah pecutan. So MS negatif 2. Okay, macam itulah cerita dia. Faham ke? Alright, so macam itulah cerita dia. Apa yang kita nak belajar pada hari ini iaitu pasal daya graviti. Okay, daya graviti dan juga pecutan graviti. So, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Jangan lupa benda ni praktis lah untuk tekan kalkulator. Okay, baiklah anak-anak, jika tiada soalan lagi nak tanya, cikgu nak berapa perpuluhan kena bagi selalunya? Biasanya 2 hingga 3 tempat perpuluhan. Yang banyak sangat, 2 hingga 3 tu okey lah tu. Okay, ataupun safe bet adalah tengok soalan tu berapa yang dia bagi, itu yang awak bagi juga. Follow apa yang dia bagi. Okay, macam dalam contoh soalan ni 5.97 kan, korang pun bagilah 2 tempat perpuluhan. Okay, topik ni mostly masukkan nilai, yes betul. Okay, pastikan nilai kita betul. Unit kena jaga.
Okey, macam mana nak tahu unit dia? Okey, unit dia tu tetapkan, okey, dalam kepala korang macam ni je. Kalau ada perkataan daya, tak kisahlah daya apa sekalipun, mesti Newton. Kalau ada pecutan, tak kisahlah pecutan apa sekalipun, mesti -2. Tengok hujung. Tengok hujung je. Kan, sekarang kita belajar daya graviti tadi, daya graviti Newton. Okey, nanti daya apa memusat Newton juga, tak kisah sebab dia daya. Okey, jap sabar sorang-sorang. Okey, kalau nak masukkan kalkulator terus semua nombor ke macam mana? Masukkan dalam kalkulator tu nombor tu betul tapi kena pakai bracket. Kalau cikgu tak tulis semua terus dalam kalkulator. Depends juga kalkulator mana korang pakai. Ada kalkulator yang boleh apa 2 baris tu, itu boleh je letak semua nombor sekali. Okey, kalau cikgu pakai kalkulator sebaris, so cikgu tak suka letak macam ni. Tapi yang penting bracket tu ada. Sebab tu cikgu kata practice. Okey, buat soalan, cek jawapan sama tak? Kalau tak sama maksudnya cara awak kira tu salah. Kalau unit km kena tambah 000 kat belakang. Yes, betul sebab kilometer, kilo tu darab 10^3. Kalau mass of second body jadi half, nanti dia akan jadi half. Yes, betul. Mass of second body jadi half, dia akan jadi 1/2F juga. Okey, yang tadi cikgu bagi contoh tu M1. Boleh je sama je kalau M2. Kalau M2 berkurang sama je konsep dengan M1 berkurang. Okey, lagi soalan? Apa-apa pun praktis lah. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu akan endkan kelas pada hari ini. Terima kasih anak-anak kerana join. Okey, ada rezeki kita berjumpa lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.